Matematik tingkatan 2, bab 10, keturunan garis lurus. B. Keturunan garis lurus pada sata katus. Selamat datang ke Cikgu Kimberly Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, ingat subscribe channel Cikgu. Terima kasih. B. Keturunan pada sata katus. Standard pembelajaran. Menerbitkan rumus keturunan suatu garis lurus pada sata katus. B. Keturunan garis lurus pada sata katus. Pada video sebelum ini, kita sudah belajar rumus 1. Rumus yang digunakan untuk mencari keturunan, iaitu jarak mencancan bahagi dengan jarak mengufuf. Pada video hari ini, kita akan belajar rumus kedua dan rumus ketiga untuk mencari keturunan pada garis lurus. Rumus kedua ialah Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Rumus ketiga ialah rumus pindasan. Negatif pindasan Y bahagi dengan pindasan X. Rumus keturunan garis lurus. Kita akan belajar menerbitkan rumus 2 daripada rumus 1, iaitu nisbah jarak mencancan kepada jarak mengufuf. Yang ini ialah sata katus sebab ada paksi X dan paksi Y dan satu garis lurus AB. Di sini ada dua titik. Titik A, koordinat X dia X1. Koordinat Y dia Y1. Titik B, koordinat X dia X2, koordinat Y dia Y2. Kita akan membentuk satu segitiga bersudut tegak. Titik persilangan di sini kita labelkan dia C. Kita akan carikan koordinat untuk C, X2, Y1. Rumus 1 kita sudah belajar. Untuk mencari keturunan, dia sama dengan jarak mencancan bahagi dengan jarak mengufuf. Daripada rumus 1 ini, kita dapat membentukkan rumus 2. Untuk jarak mencancan, kita lihat pada garisan BC di sini. Koordinat yang sama di sini ialah koordinat X. Jadi, kita akan mencari perubahan nilai Y, iaitu Y2 tolak dengan Y1. Bahagi dengan jarak mengufuf di garisan AC. Koordinat yang sama di sini ialah koordinat Y. Jadi, kita akan mencari perubahan nilai X, iaitu X2 tolak dengan X1. Jadi, kamu sudah dapat rumus 2 ini. Rumus 2 di sini ialah Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Kita akan menggunakan rumus 2 ini kalau soalan itu memberikan kita dua koordinat atau dua titik. Kita menggunakan dia untuk mencari keturunan untuk dua titik yang berbeza. Kita akan belajar menerbit rumus 3 daripada rumus 2. Ini ialah sata katus. Di sini satu garisan memotong paksi Y dan paksi X. Okey, terdapat satu titik pada paksi Y. Kita nak cari koordinat dia. X dia sifar, Y dia B. Untuk titik pada paksi X dia A, Y dia sifar. Okey, kalau titik pada paksi Y, koordinat X dia sifar, koordinat Y ini kita panggil pindasan Y. Untuk titik pada paksi X, koordinat Y dia kalau sifar, koordinat X dia kita panggil pindasan X.
Apa itu pindasan X dan pindasan Y? Okey. Pindasan X ialah koordinat X bagi titik persilangan antara garis lurus dengan paksi X. Titik persilangan garis ini dengan paksi X. Koordinat Y dia mesti sifar. Baru kita panggil A ini sebagai pindasan X. Pindasan Y ialah koordinat Y bagi titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y. Garis lurus tersebut memotong paksi Y di mana koordinat X dia mesti sifar. Baru koordinat Y dia kita panggil pindasan Y. Okey, kita sudah belajar rumus 2 iaitu Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Daripada rumus ini, kita akan menerbitkan rumus 3. Jadi, dua koordinat di sini, kamu labelkan mana satu X1, Y1, X2, Y2. Okey, gantikan nilai Y2 tolak dengan Y1 iaitu B tolak dengan sifar, X2 sifar tolak dengan A, kamu akan dapat negatif B per A. B di sini sebenarnya sama dengan pindasan Y. Jadi negatif pindasan Y bahagi dengan pindasan X. Kita akan mencari keturunan garis lurus kalau garisan tersebut memotong paksi Y dan paksi X dan titik itu berada pada paksi Y dan paksi X. Kita akan menggunakan rumus yang ketiga ini untuk mencari keturunan garis lurus. Contoh 1. Tentukan keturunan bagi garis lurus yang melalui setiap pasangan titik yang berikut. A. 2, 6, B, 4, 10. Di sini ada dua koordinat, jadi kita akan mencari keturunan menggunakan rumus 2. Keturunan di sini, kamu menggunakan simbol M, A, B. A, B yang kecil dekat bawah ni sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Jadi dekat dua koordinat dekat atas ni, kamu tuliskan X1, Y1, X2, Y2. Ganti ke dalam rumus dekat bawah sini. Y2 ialah 10 tolak 6. Kemudian X2, 4 tolak dengan 2. Kamu akan dapat 4 per 2. Maksudnya 4 bahagi 2, kamu akan dapat jawapan dia 2. Okey, kemudian kita tengok B. C, 5, negatif 8. D, negatif 3, 4. Kita akan mencari keturunan M, C, D. Sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Label dekat koordinat atas tu X1, Y1, X2, Y2. Ganti ke dalam rumus dekat bawah sini. Y2 ialah 4 tolak dengan negatif 8. Kamu mesti letak kurungan. Kemudian negatif 3 tolak dengan 5. Negatif-negatif di sini akan jadi tambah. Dia akan jadi tambah. Jadi 4 tambah 8 kamu akan dapat 12. Negatif 3, negatif 5, kamu tambahkan, kamu akan dapat negatif 8. Di sini kamu boleh permudahkan dia menggunakan nombor 4. Jadi kamu akan dapat negatif 3 per 2. Ini jawapan untuk B. Contoh 2. Hitung keturunan bagi setiap garis lurus yang berikut. A. Di sini dia bagi kita dua koordinat, koordinat P dan koordinat Q. Untuk mencari keturunan PQ, kita akan menggunakan rumus 2 untuk mencari. Keturunan
MPQ sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Kita akan labelkan koordinat dia. Mana-mana satu koordinat kamu labelkan X1, Y1, X2, Y2. Okey, dekat sini ya. Y2 ialah 9, Y1 ialah 1. Jadi, kamu tulis 9 tolak 1, X2, 2, X1, 6, 2 tolak 6, bahagi dengan 2 tolak dengan 6. Kamu akan dapat 8 bahagi dengan negatif 4. Okey, bila 8 bahagi dengan negatif 4, positif bahagi dengan negatif, kamu akan dapat negatif 2. Okey, ini jawapan untuk A. Okey, B. Di sini ada dua koordinat, iaitu koordinat P dan koordinat Q. Soalan suruh cari keturunan garis lurus PQ. Sebab dia ada dua koordinat, kita akan cari menggunakan rumus 2. Keturunan MPQ sama dengan Y2 tolak dengan Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Label pada koordinat X1, Y1, X2, Y2. Ganti masuk ke dalam rumus ini ya. Y2, 9, Y1, negatif 3. Jadi kamu tulis 9 tolak dengan kurungan negatif 3. Bahagi X2, 4, X1, negatif 5. Jadi 4 tolak kurungan negatif 5. Okey, apa yang kita nampak di sini, negatif darab dengan negatif, tanda dia akan berubah jadi tambah. Okey, maksudnya 9 tambah 3. 4 tambah 5. Kamu akan dapat 12 per 9. Okey, 12 per 9 kita boleh permudahkan dia dengan bahagi dengan 3. Kamu akan dapat jawapan 4 per 3. Contoh 3. Hitung keturunan bagi setiap garis lurus yang berikut. Satu garisan ini memotong paksi X dan paksi Y. Dan titik itu berada pada paksi X dan paksi Y. Negatif 3 ini, dia ialah pindasan X. Negatif 8 berada pada paksi Y, jadi dia ialah pindasan Y. Kita akan mencari keturunan garis lurus menggunakan rumus yang ketiga. Keturunan M sama dengan negatif pindasan Y bahagi dengan pindasan X. Jangan lupa negatif di depan sana, negatif. Pindasan Y ialah negatif 8, kamu letak kurungan negatif 8, bahagi dengan pindasan X negatif 3. Jadi kurungan negatif 3. Negatif bahagi negatif akan jadi positif. Tapi depan masih ada negatif, jadi jawapan negatif 8 per 3. Okey, kita tengok B. Garisan ini memotong paksi X dan paksi Y. Titik itu berada di atas paksi X dan paksi Y. Jadi, dekat paksi X, koordinat X ni kita panggil dia pindasan X. Di paksi Y, koordinat Y ni ialah pindasan Y. Kita mencari keturunan menggunakan rumus yang ketiga. Keturunan M sama dengan negatif pindasan Y bahagi dengan pindasan X. Letak negatif. Pindasan Y ialah negatif 12, kurungan negatif 12, bahagi pindasan X 4. Okey, kita tengok. Negatif darab negatif di sini akan jadi positif. 12 bahagi 4, kamu akan dapat 3. Contoh 4. Tentukan keturunan bagi garis lurus yang melalui setiap pasangan titik yang berikut. A, E 2 sifar, F sifar 10. Ada koordinat Y yang sifar dan koordinat X yang sifar. Jadi,
kita akan mencari menggunakan rumus pindasan. Kamu labelkan X, Y, X, Y. 10 ini ialah pindasan Y. 2 ialah pindasan X. Dia mesti yang dekat belakang ni sifar baru kita katakan dia pindasan X. Yang depan sini sifar baru kita katakan dia ialah pindasan Y. Keturunan M, E, F sama dengan negatif pindasan Y bahagi dengan pindasan X. Sama dengan negatif 10 bahagi dengan 2, kamu akan dapat negatif 5. Okey, kita lihat pada B. Sifar 18, H negatif 3, sifar. Dia ada koordinat X yang sifar dan koordinat Y yang sifar. Labelkan XY, XY. Kita akan mencari menggunakan rumus pindasan. 18 ialah pindasan Y. Negatif 3 ialah pindasan X. Keturunan M, G, H sama dengan negatif pindasan Y bahagi dengan pindasan X. Sama dengan negatif 18 bahagi dengan kurungan negatif 3. Negatif-negatif di sini kamu boleh dapat positif. Jadi 18 bahagi 3, kamu akan dapat 6. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.